Ramai yang mencaci saya, ramai yang sangat menghina saya ketika saya menjadi ibu tunggal. But saya beritahu pada diri saya ada Allah. Saya minta dekat dia. Selagi dia ada, selagi amanah 5 ni saya jaga sampai ke hari ni, alhamdulillah Allah tak pernah putuskan saya punya kewangan. Walaupun RM10, walaupun RM20, saya suapkan juga kat mulut anak saya. Dan dia pun tak tahu ketika kecil tu, saya hanya mampu bagi mereka bubur dengan garam saja. Saya bermula daripada tahun 1981, di mana saya adalah seorang pelakon kanak-kanak teater. Saya menjadi seorang penari, pelakon teater, menyanyi, overall semua di situ. Untuk masuk dalam industri ni saya rasa amat sukar ketika dulu. Saya dapat peluang itu ketika kawan-kawan saya mengenakan saya, hantar gambar saya untuk ke Dewi Remaja. Dan itulah bermulanya saya bertapak untuk menjadi seorang artis. Dalam kemuncak saya menjadi seorang pelakon heroin ketika itu. Saya tercalon sebagai finalis Festival Filem Malaysia. Saya tercalon untuk TV3 punya anugerah juga. Dan ketika itu badai diri saya ni, saya berpisah dengan suami. Anak saya yang besar tu umur dia darjah 5. Ya, darjah 5. Saya berpisah. Dan ketika itu saya beri peluang kepada bekas suami saya untuk dia menjaga anak. Saya kata, saya keluar, awak tolong jagakan dalam tempoh setahun saja. Saya akan kembali. Saya akan kembali untuk membuktikan yang saya datang untuk bersedia ambil anak. Tanggungjawab saya untuk menjaga 5 anak saya ketika itu. Bermula saya berniaga sate. Saya jual sate petang, pagi saya kerja ofis. Dan saya ketika itu saya menumpang di rumah kakak angkat saya. Saya nak tumpang rumah dia rumah studio. Kak, boleh tak saya tumpang? Boleh dek, tapi rumah kak ada 2 bilik je. Yang ada celah dapur ni je. Tak apa kak, yang penting saya boleh tidur. So saya tumpang dengan kakak angkat saya tu selama lebih kurang 1 tahun. Untuk saya nak cari duit, nak kerja untuk dapat balik anak saya bersama dengan saya. So selepas 1 tahun saya pinjam dia RM5 saja untuk saya memulakan hidup saya. Saya dapat anak saya untuk saya jaga. Dan saya rasa benda ni satu tanggungjawab yang sangat besar. Untuk anak saya gembira, sudah cukup saya nak gembirakan. Sedangkan saya nak cuba jadi pengacara. Kalau korang nak tahu, saya hanya diberi peluang untuk menjadi pengacara kat sekolah tadika. Dia nak bayar RM100 dekat saya. Masa tu anak lelaki saya punya hari jadi. Kata, ya Allah, macam mana anak-anak nak kek, nak hadiah, saya tak ada duit. Saya kata tak apa, saya pergi jadi pengacara kat Rawang. Saya tak tahu pun cara pengacara tu macam mana. So saya pun pinjam motor kawan saya pergi ke Rawang jadi pengacara untuk sekolah tadika. Saya balik, saya dapat beli kek besar ni, saya dapat beli hadiah RM5. Syukur alhamdulillah, itulah nikmat dia. Budak-budak tak tahu apa. Yang penting dia tahu ada kek, ada hadiah. Saya senyap selepas kahwin, lepas cerai saya senyap. Dan mungkin TV station pun dah lupa, kawan-kawan pun dah lupa mana si Didi Alias ni. So saya terpaksa ikut balik kerja daripada bawah. Sifu saya adalah Ari Zahari. Dia yang orang pertama yang panggil saya untuk buat assistant dia. So saya cakap boleh Ri, saya ikut. Saya belajar buat production manager sampai ke tahap saya berhadapan dengan orang yang saya berlakon iaitu Datuk Roshamno. Dan ketika itulah contoh orang kata, artis ni busy lah. Dia tak dapat nak buat. Artis ni busy. Didi ada? Orang ni sibuk lah. Didi ada? Maknanya itulah dia peluang yang ada. Sekali lagi Allah bagi untuk Didi, engkau boleh kembali. Tapi kau kena tahu, ini Allah bagi sekali je. Masuk dah balik dari industri. Dan saya berada di pentas anugerah bintang popular sebagai pelakon komedi wanita popular 2011. Dan 4 tahun turut-turut, alhamdulillah, thank you kepada pihak TV3 juga. Ketika saya menjadi ibu tunggal, saya berkawan dengan seseorang. Ketika itu saya sangat susah. Datang seorang lelaki, iaitu suami saya sekarang. Beliau adalah seorang bujang, pemain bola sepak. Tak tahu langsung tentang apa pun. Saya hanya berkawan saja dengan dia. Dan dia mengeluarkan duit dia sendiri untuk belikan saya rumah tu untuk anak-anak. Dan sampai ke hari ini juga, saya tetap akan jadi seorang yang kuat. Kerana saya rasa saya mampu lakukan. Kenapa anda tak boleh mampu lakukan? Pasal benda ni ikut pada semangat kita sendiri.
Dan semestinya you all kan nak buat kerja, you all kena jujur. Kalau kata ibu tunggal ada anak tu, itulah amanah dia. Selagi you jaga anak-anak tu, selagi itulah you punya rezeki tak akan putus. Tuhan tak akan putuskan rezeki you. InsyaAllah.